Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi tentang cerita perjuangan Tok Jangguk. Kisah-kisah Tok Jangguk menentang pihak British. Faktor-faktor penentangan Tok Jangguk ke atas pihak British disebabkan oleh British memperkenalkan peraturan cukai tanah yang mewajibkan petani membayar cukai tanah pada tahun 1915. Yang kedua, petani dikenakan pelbagai cukai yang membebankan seperti cukai pokok kelapa yang berbuah, cukai pokok pinang, cukai daun sirih dan ternakan lembu atau kerbau. Yang ketiga, kesukaran membayar cukai kepada pejabat cukai terletak di bandar. Yang keempat, sentimen anti-British meningkat apabila kerajaan Turki Umayyah menyeru umat Islam berjihad menentang penjajah barat. Tok Jangguk menyahut seruan tersebut dengan melancarkan penentangan terhadap British di Pasir Putih. Perjuangan tokoh yang nama sebenarnya Mak Hasan Parlema Munas itu cuba dinafikan. Malah perkataan jihad yang dilancarkan Tok Jangguk diganti dengan perkataan pemberontakan dan penderhakaan. Inggris benar-benar mahu memburukkan nama baik pejuang kebebasan itu. Berikutan kesan dan pengaruh Tok Jangguk yang bukan kecil bagi mereka. Jika tindakan Tok Jangguk tidak disekat, maruah sebagai kuasa dunia dan bangsa yang pintar akan terjejas. Apabila tokoh dan ulama itu meninggal, mereka sedar aura perjuangan Mak Hasan juga perlu hapuskan bagi mengelakkan peristiwa itu berulang. Seterusnya, mereka melancarkan perang saraf memburukkan Tok Jangguk dan pengikutnya dengan harapan generasi akan datang menganggap lelaki itu kumpulannya penderhaka, pengkhianat bangsa dan agama dan negara. Umpama menyelimuti gajah dengan sapu tangan, usaha itu tidak berhasil kerana masyarakat masih menyanjung sumbangan Tok Jangguk beserta sahabat dan pengikutnya terhadap negara. Walau usahanya menentang dan mengusir penjajah dari bumi Melayu tidak kesampaian, semangat cintakan negara, agama, bangsa dan tanah air tertanam kukuh di jiwa tokoh itu masih disanjung. Beliau belajar ilmu agama di Mekah ketika berusia 52 tahun dan masih di Makkah. Ini dikuasai Siam. Gurunya Syekh Ahmad memberi amanat supaya muridnya berikhtiar membebaskan jajahan dikenali sebagai Serambi Mekah. Ketika itu, Inggris mula melebarkan penjajahan ke negeri Melayu di utara dan timur semenanjung selepas berjaya menguasai negeri di pantai barat semenanjung. Perjanjian Bangkok yang dimenteria antara Inggris dan Siam menyebabkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis diletakkan di bawah kuasa Inggris, manakala Patani, Menara, Jelor dan Sentul di bawah Siam. Kehadiran Inggris di Kelantan tidak direstui oleh orang Melayu dan perubahan pentadbiran yang diperkenalkan penjajah ternyata menindas penduduk watan. Mak Hasan pulang ke Kelantan tak kala Sultan dan pembesar Melayu di Kota Baru tidak terdaya melawan Inggris. Beliau menawarkan diri kepada Engku Besar Jeram untuk menubuhkan barisan menentang penjajah itu. Mak Hasan juga berhubung rapat dengan pejuang Melayu Pahang seperti Tok Jangguk, Mak Kilau dan Datuk Bahaman. Sentimen
dinasti Inggris semakin meningkat apabila tercetusnya Perang Dunia Pertama pada Ogos 1914. Kerajaan Kelantan yang berada dalam keadaan tersempit akibat perjanjian Inggris Kelantan pada tahun 1910 dipaksa menyatakan bahawa mereka menyebelahi England dalam peperangan itu. Keputusan Kelantan memihak kepada Inggris dan bukan Turki Umayyah dalam Perang Dunia Pertama mengecewakan Tok Jangguk kerana bertentangan dengan fatwa Syekhul Islam Syarif Effendi yang mewajibkan umat Islam berjihad menentang British dan sekutunya. Penindasan menerusi kutipan cukai yang tinggi menyemarakkan lagi kemarahan orang Melayu. Pada mulanya, Tok Jangguk dan pengikutnya turut membayar cukai walaupun tidak berpuas hati. Kekacauan bermula apabila penjajah mengambil masa 3 hari untuk mengutip hasil kerana hanya ada seorang petugas hingga menyukakan orang kampung. Berikutan itu, Mak Hasan memutuskan tidak membayar cukai dan memulakan kempen penentangan. Disebabkan tidak sanggup menahan derita, ramai penduduk menyembelahi Tok Jangguk dan kesedaran membela agama bangsa tanah air itu menjadi kisah perjuangan. Pada 29 April 1915, Mak Hasan bermusyawarah dengan pengikutnya di rumah Tok Nik Bas di kampung Tok Akib mengenai strategi menentang Inggris dan memutuskan mengambil alih pemerintahan di Pasir Putih. Bagaimanapun, mesyuarat sulit itu diketuai pegawai jajahan Pasir Putih yang berasal di Singapura iaitu Latif, yang kemudian keluarkan warang kepada Ketua Balai Polis Sarjan Cik Wang Sulaiman untuk menangkap Mak Hasan. Sarjan Cik Wang yang diiringi beberapa anggota bertolak ke kampung Tok Akib pada pagi 29 April bagi memaksa Mak Hasan menyerah diri. Ketika tiba di kampung itu, Mak Hasan sedang berucap di hadapan kira-kira 1,000 penduduk yang kebanyakannya bersenjata. Tok Jangguk bersetuju mengikut polis ke pejabat jajahan untuk memberi penjelasan mengenai tindakannya. Layanan polis terhadapnya ketika itu menyebabkan timbulnya persengketaan. Beliau tidak setuju. Polis berjalan di belakangnya kerana kelihatan seolah-olah mereka mengawal tindakannya daripada melarikan diri atau di hadapannya. Bagaimanapun, polis tetap berkeras menyebabkan Mak Hasan menikam saja Cik Wang dengan kerisnya sehingga mati. Itu permulaan peperangan antara Tok Jangguk dengan Inggris. Tok Jangguk dan pengikutnya bergerak ke Pasir Putih menyebabkan pegawai Inggris di jajahan itu melarikan diri menggunakan bot ke Kota Baru. Tok Jangguk berjaya menawan Pasir Putih dan menubuhkan pentadbiran sendiri dan beliau diisytihar Ketua Menteri dan Engku Besar Jerang sebagai Raja. Perkembangan di Pasir Putih membimbangkan pihak istana di Kota Baru kerana sebelum ini Sultan sudah memberi jaminan bertulis kepada Inggris akan memastikan kekacauan tidak berlaku di Kelantan. Sejurus selepas berunding dengan Lajham, Sultan Muhammad mengarahkan Datuk Menteri Muhammad Hasan Ismail dan Datuk Bentara Setia Nik Muhammad Ismail bertolak ke Pasir Putih untuk berunding dan mereka meminta bantuan Datuk Imam Lebai Kadir. Engku Besar dan Tok Jangguk menjelaskan kepada Datuk Imam Lebai Kadir bahawa
Beliau dan pengikutnya tidak berniat menderhaka, tetapi bertujuan menghalau. Sultan Muhammad memutuskan menangkap Tok Jangguk dan pengikutnya atas kesalahan menderhaka. Malah satu tawaran itu dihebahkan kepada masyarakat bahawa sesiapa yang berjaya menangkap Tok Jangguk dan 21 pengikut kanannya akan menerima ganjaran. Lahang kata tidak yakin dengan kemampuan Sultan menghadapi kebangkitan Tok Jangguk. Selain mengesyaki baginda dan beberapa pembesar seperti Tengku Cik Penambang bersimpati dengan Tok Jangguk. Beliau meminta gubernur menghantar bantuan tentera ke Kelantan dan seramai 239 askar Inggeris dihantar ke negeri itu pada 3 Mei 1915. Bagaimanapun, pengikut Tok Jangguk mengambil keputusan bijak dan tidak berdepan pasukan Inggeris yang mempunyai kelengkapan senjata itu. Sebaiknya mereka bersembunyi, dan selepas minggu tentera Inggeris terpaksa kembali ke Singapura. Selepas mendapat tahu kumpulan Tok Jangguk akan kembali menguasai Pasir Putih, Inggeris kembali membawa masuk tentera Sikh untuk membakar rumah penduduk kampung. Tindakan itu mencetuskan kemarahan Tok Jangguk dan menyerang kemah tentera di Pasir Putih pada jam 3 pagi 24 Mei 1915. Lakshman Kata dan yang lain dan beberapa pegawai Inggeris pula pemimpin pasukan Melayu memburu kumpulan Tok Jangguk dan menggeledah rumah Khatib Abu Bakar di kampung Mambol kerana mengesyaki bersembunyi di situ. Khatib Abu Bakar cuba menghalang askar Sikh daripada mencerobohi rumahnya dan akibatnya beliau ditikam mati. Pasukan Tok Jangguk dan tentera Inggeris bertembung di kampung dalam pupuk tidak jauh di kampung Mambol, dan dengan laungan Allahu Akbar, Tok Jangguk dan pasukannya bertempur hebat. Bagaimanapun, Tok Jangguk terbunuh bersama ramai pengikutnya. Mayatnya kemudian diarak sekitar Pasir Putih sebelum dibawa ke Kota Baru dan digantung. Mayatnya kemudian diarak sekitar Pasir Putih sebelum dibawa ke Kota Baru dan digantung dengan kaki ke atas kepala ke bawah di Padang Merdeka sebelum dikebumikan di Pasir Putih Tumpak, Kelantan. Okey, itu saja perkongsian saya tentang kisah perjuangan Tok Jangguk dan pengikutnya ingin membebaskan dari jajahan pihak British. Terima kasih kepada para penonton kerana sudi menonton kisah ini sampai habis, dan kita mengambil iktibar dalam perjuangan Tok Jangguk ini. Okey, terima kasih dan jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Assalamualaikum.